Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pembelajaran kita dalam Jom Belajar Subjek Asas Kelestarian bersama Cikgu Salina. Baik, hari ni kita nak sambung bab rawatan air episod keempat. Masih dalam tajuk proses rawatan air. Asas Kelestarian tingkatan 5. Masih standard kandungan yang sama, tetapi dalam standard pembelajaran kali ini, selain daripada kamu mesti tahu bagaimana untuk menguraikan proses rawatan air dengan lengkap, kemudian kamu juga boleh mereka bentuk model penapis air mudah. Jadi dalam pembelajaran yang lepas, kita dah belajar tentang penyaringan, pengudaraan, pembauran kimia, pengentalan dan penggumpalan. Kemudian pemendapan. Jadi hari ini kita nak sambung bagaimana berlakunya penapisan, pemfloridaan, pembasmian kuman dan juga penyesuaian pH. Sehinggalah disalurkan ke tangki agihan. Sebelum kita teruskan, cikgu nak kamu lihat dulu video klip ini. Next step in a conventional water treatment system is filtration, which removes particulate matter from water by forcing the water to pass through porous media. The filtration system consists of filters with varying sizes of pores, and is often made up of sand, gravel and charcoal. The settled water then goes through filters where the fine particles and bacteria are trapped. The clean water then goes to the clear water tank. Kalau kamu dah lihat dah klip video tadi, maka selepas proses pengenapan, maka berlakulah proses penapisan. Di mana masih lagi terdapat zarah-zarah terampai yang seni yang tidak dapat disingkirkan melalui proses penggumpalan, pembauran kimia, penggumpalan, pengentalan dan penggumpalan, dan juga proses pengenapan. Walaupun dah buat dah proses itu, masih terdapat zarah-zarah terampai yang kita perlu singkirkan melalui proses penapisan. Jadi proses penapisan ni boleh dikatakan proses terakhir lah dalam menyingkirkan zarah yang terampai. Jadi kita lihat ada 3 jenis penapis yang digunakan. Yang pertama, boleh menggunakan penapis pasir perlahan. So ini rupa bentuk dia lah, kamu kena tahulah. Kena tahu, kena kenal rupanya, namanya. Kalau keluar dalam peperiksaan, mungkin dia letak gambar, dia suruh kamu namakan. Ataupun dia letak gambar, dia suruh kamu labelkan, namakan bahagian-bahagian ini. Jadi kamu kena ingatlah, kena tahu. Jadi kalau kamu lihat di sini, penapis yang digunakan semuanya ketiga-tiga ini, sama ada penapis pasir perlahan, penapis pasir graviti deras, ataupun penapis tekanan. Sama ada tekanan ni dah ada 2 jenis, sama ada jenis pugak atau mendatar. Pugak tu tegak lah. Jadi kalau kamu lihat ketiga-tiga penapis ini
semuanya menggunakan pasir dan batu kerikil. Okey, di mana air mentah tadi akan masuk, okey, dan melalui pasir dahulu, okey, kemudian baru melalui batu kerikil. Okey, kenapa mesti lalu pasir dahulu? Supaya zarah-zarah yang sangat seni boleh ditapis oleh pasir dahulu. Jadi air yang lebih jernih akan turun ke bawah lah seperti ini. Okey, jadi akan turun dan akan dikumpulkan di telaga air yang telah ditapis ini dan dikeluarkanlah ke takungan lain. Okey, sama juga yang lain ni. Okey, air akan dialirkan okey, masuk dan akan bertemu dengan pasir dahulu. Okey, mengalir melalui pasir dahulu, kemudian batu kerikil dan seterusnya dialirkan keluar ke salur utama. Sama juga dengan penapis tekanan ini. Okey, so akan lalu di sini. Okey, kemudian air masuk. Okey, mengalir mengikut pasir, batu kerikil dan akhirnya akan keluarlah, keluar di sini. Okey, so air itu lebih jernih lah, dan tiada lagi zarah-zarah yang terampai. Okey, penapis yang digunakan itu mesti dibersihkan. Okey, kerana jika kita tak bersihkan, maka akan berlaku tersumbat kepada penapis tersebut. Okey, nanti kalau bila tersumbat, maka tidak akan berlaku ketidakcekapan lah kepada penapis itu. Jadi bagaimana kita nak mencuci penapis? Okey, kita panggil proses ini sebagai proses backwash, iaitu proses pencucian penapis. Jadi penapis tu kita akan stop penggunaannya. Okey, dia ada banyak penapis sebenarnya yang digunakan, bukanlah satu aja kan, ada banyak. Jadi rotate lah, penapis ini berhenti digunakan, so dia akan gunakan penapis lain untuk meneruskan kerja-kerja penapisan air. Jadi penapis yang kita nak cuci tu kita panggil proses backwash ni. Kenapa? Kerana kalau kita lihat, dia berlaku aliran balik ke belakang. Dia berlaku aliran balik ke belakang, di mana kalau kita nak cuci, kalau kita nak tapis air akan masuk ikut sini. Dari kiri ke kanan naik, dari kiri sini naik sini, lalu pasir. Tetapi kalau backwash, dia daripada sini aliran air dia. Aliran air dia menjadi songsang. Tapi air ni adalah air untuk cuci penapis lah. Okey, kita gunakan juga air mentah tu, tetapi untuk yang cuci penapis. Jadi air tu lebih bersih lah. Okey, jadi air akan masuk daripada kanan sini. Okey. Pertama sekali, sebelum air masuk, kita akan masukkan udara dahulu. Masukkan udara dahulu. Udara dimasukkan dahulu. Masuk udara. Bila udara masuk, kita akan tiupkan udara ini dahulu. Maka bila ditiupkan udara, kotoran-kotoran yang tersumbat pada batu kerikil, pada pasir, akan naiklah daripada lapisan itu. Jadi udara dimasukkan. Udara dimasukkan, maka
kotoran kotoran pada pasir dan batu akan keluar. Okey. Okey, akan keluar. Akan keluarlah daripada lapisan pasir dan batu. Apabila kita dah tiupkan udara tu, okey, barulah dimasukkan air. Yang kedua, barulah dimasukkan air. Bila air dah masuk, maka air ini akan membawalah kotoran-kotoran yang telah ditolak oleh udara tu, okey, keluar daripada lapisan pasir dan batu. Maka air itu akan membawa kotoran-kotoran itu keluar ke sini, okey, ke saluran keluar. Jadi air cucian akan keluar ikut bawah lah, kerana bahagian atas ini adalah saluran air mentah masuk. Okay? Tetapi kat bawah ni adalah saluran air cucian untuk keluar. Jadi kat sini ada dua saluran. Okay? Jadi semua air dan juga kotoran-kotoran itu akan keluar ikut sini. Jadi proses backwash ni akan dilakukan untuk satu tempoh masa, okay, sehinggalah penapis itu bersih. Okay, jadi ini ya, kamu kena ingatlah bagaimana proses backwash ini berlaku. Okay, kita lihat pula proses seterusnya. Okay, apabila kita dah terima air jernih, okay, air yang lebih jernih telah dimasukkan ke dalam satu tangki khusus untuk air yang jernih tadi yang telah melalui proses penapisan, maka air tersebut masih belum selamat lagi untuk digunakan, terutama untuk minum atau kita consume lah untuk kita ambil. Okay, jadi kita perlu hapuskan semua bakteria yang ada. Okay, dan juga kita perlu sesuaikan pH air itu supaya selamat untuk kegunaan kita dan juga untuk sistem perkhidmatan bekalan air. Jadi pertama, air itu melalui proses pemfluoridaan di mana kandungan fluorida ditambah ke dalam air. Jadi kandungan fluorida yang ditambah adalah bernilai 0.6 hingga 0.8 mg per liter. Maksudnya kalau 1 liter air kita tambah 0.6 hingga 0.8 mg. Okey, tujuannya untuk mencegah kerosakan gigi. Jadi sebenarnya memberi manfaat lah kepada manusia air paip ni. Okay, memang dah ditambah fluorida untuk mengelakkan rakyat ni, okay, penduduk-penduduk di negara kita ini mengalami kerosakan gigi. Okay, tetapi jika kandungan fluorida yang ditambah itu lebih daripada sukatan, maka boleh menyebabkan tulang menjadi lemah. Adalah negatifnya kan. Sebab itu kandungan fluorida itu kena betul lah nilai dia. Okay? Jangan banyak. Jangan lebih daripada 0.8 mg per liter. Okey. Jadi kita lihat pula pembasmian kuman. Okey, pembasmian kuman ni kita nak hapuskan semua kuman-kuman bakteria yang ada dalam air tersebut. Okey, jadi caranya
kita masukkan gas klorin ataupun larutan klorin. Mana-mana satulah okey, dengan kuantiti yang sesuai. Okey, jadi untuk hapuskan kuman dan mikroorganisma dalam air. Okey, dan akhirnya air ini menjalani proses penyesuaian pH, okey, supaya air itu berada pada pH yang neutral. Okey, kita tidak mahu air yang berasid, kerana jika air itu berasid akan menyebabkan paip mudah terhakis. Okey, nanti kena buat maintenance banyak kali. Dan juga jika air itu terlampau beralkali, maka mendapan pula akan berlaku pada sistem bekalan air. Ini kita tak nak lah air kita ada mendapan pula kalau terlampau beralkali. Nanti bila kamu ambil air itu, okey, tadah, kemudian kamu simpan dalam botol, nanti lama-lama dia ada mendapan di bawah. Itu kita tak nak lah kan. Nanti kita tengok pun kita tak selera nak minum air itu. Okey, jadi mesti melakukan penyesuaian pH. Okey, kita lihat pula klip video ini tentang proses bagaimana bagaimana pemfluoridaan, pembasmian kuman dan penyesuaian pH dilakukan. In the clear water tank, the water is disinfected to destroy microorganisms which still remain in water after filtration. The chlorine compound are normally used for disinfections. The pH is adjusted using hydrated lime. Fluoride is also dosed at the treated water to prevent tooth decay. Nowadays, the water treatment plant were automatically synced with computerized controller which make the task easier for the observation of water level, raw water intake and disinfection process through programmable systems. From the clear water tank at the water treatment plant, treated water is pumped through long pipelines to balancing reservoirs with sufficient height for distribution by gravity to service reservoirs in various demand centers. Okey, itu tadi kita dah lihat dah, okey, dalam video bagaimana proses air, dan kamu dah belajar lah proses keseluruhan rawatan air mentah daripada penyaringan sehinggalah penyesuaian pH. Okey, jadi kita nak lihat pula sistem penapis air. Ini sistem penapis air yang berada di rumah kamu. Okey, biasanya orang tambahlah penapis air sebab mungkin dia nak tambah kualiti air tersebut. Okey, jadi kalau kamu lihat fungsi utama penapis air, okey, pertama untuk mengasingkan bahan pencemar yang terdapat di dalam air bagi meningkatkan kualiti air tersebut. Okey, yang kedua, ini adalah proses osmosis ya. Macam kita buat reverse osmosis kan, setengah penapis air dia menggunakan reverse osmosis, di mana dia menggunakan teknologi membran yang bertindak sebagai penghalang yang akan memilih molekul tertentu untuk melaluinya dan seterusnya mengasingkan air daripada bahan tercemar. Okey, dia ada penapis air yang menggunakan membran dan ada penapis air yang menggunakan bahan-bahan yang berlainan, okey, untuk menapis air. Dia kalau menggunakan teknologi membran ni biasanya kita panggil dia reverse osmosis. Okey. Okey, jadi jenis penapis air, inilah dia.
kita ada dua jenis penapisan air ni, iaitu sistem turasan bertingkat dan yang kedua menggunakan teknologi membran. Inilah dia yang cikgu cerita tadi. Okey, jadi yang pertama ni, sistem turasan bertingkat ni yang inilah. Okey, dia mengasingkan semua penapis air adalah tujuannya mengasingkan bahan pencemar. Okey, untuk meningkatkan kualiti air. Semua penapis air, tak kira teknologi membran ke, sistem turasan bertingkat ke. Tapi statement yang kedua ini lebih menjurus kepada teknologi membran. Okey, yang ni. Okey, ini yang ada dalam buku kamu. Okey, inilah contoh penapis air menggunakan turasan bertingkat. Okey, jadi kalau kamu lihat kita ada 4 peringkat, di mana peringkat pertama, okey, kalau kita lihat sini, peringkat pertama ni air disaring. Okey, air disaring menggunakan kaedah pemendapan. Pepejal yang mudah mendap seperti batu akan mendap di dasar tangki pemendapan. So sinilah. Okey, di sini lapisan peringkat 1 ni dia adalah lapisan batu. Okey, lapisan batu peringkat 1 ini. Jadi di sini bahan-bahan terampai yang besar-besar akan tersangkutlah pada lapisan batu ini. Jadi penambahan koagulan dapat membantu proses pemendapan kotoran. Koagulan ni contohnya macam aluminium sulfat tadi itulah, ataupun polimer. Okey, kita tambah aluminium sulfat dan polimer, jadi itu adalah koagulan. Okey, supaya proses pemendapan kotoran dapat berlaku. Contohnya kalau air tu berlumpur, kita nak asingkan. Lumpur tu dia ada zarah-zarah seni. Zarah-zarah seni yang terampai. Jadi kita kena asingkan. Jadi kita tambahlah koagulan tadi. Macam dalam proses rawatan air yang kita lihat sebelum ini kan. Okey. Jadi tambah sini. Jadi mendapan-mendapan itu akan tersangkutlah pada lapisan batu ini. So lapisan batu ni tebal, tinggi lapisan ni adalah 200 mm. Tinggi lapisan ni, batu itu. Okey. Kemudian pada peringkat 2, air disalurkan melalui media pasir dan kerikil. Jadi dekat sini peringkat kedua ni kita gunakan pasir dan kerikil. Pasir ni tebal dia 100 mm tebal dia. Manakala kerikil ialah 50 mm. Okey. Tebalnya. Okey, jadi di sini air yang melalui proses ini akan menjadi lebih jernih. Okey, sebab ada zarah-zarah terampai yang tak mendap lah pada lapisan batu ni tadi, pada peringkat 1. Jadi dia terlepas daripada peringkat 1 masuk ke peringkat 2. Jadi zarah-zarah terampai ini akan ditapis oleh pasir dahulu. Okey, sebelum melalui kerikil. Jadi air yang terhasil lebih jernih dan hanya mengandungi sedikitlah zarah-zarah terampai ataupun flok. Okey. Kemudian pada peringkat ketiga kita ada sabut kelapa dan juga arang. Sabut kelapa ni kita panggil juga ijuk lah. Okey, sabut kelapa ni kita dah hancurkan. Okey, dan kita lapis kat sini. Okey, setebal 50 mm.
Okey, sorry ya. Kerikil tadi tebalnya adalah 200 mm. Okey, cikgu bagi tahu 50 mm je. Okey, sebenarnya kerikil tu tebal dia 200 mm. Okey, untuk hijau ini tebal lapisan hijau ni adalah 50 mm. Jadi di sini air akan lalu lapisan hijau daripada peringkat 2. Okey, dan akan ditapislah oleh lapisan hijau ini, maka air yang lepas daripada lapisan hijau itu adalah lebih jernih. Lebih jernih lah air tu. Kemudian air tersebut mengalir pula melalui lapisan arang. Okey, lapisan arang ini tebal dia adalah 200 mm. Jadi arang ini dia berfungsi untuk menghilangkan rasa, bau dan warna air. Maksudnya air tu yang mengalir tu, dia lalu peringkat ketiga tu, maksudnya air itu telah betul-betul jernih. Tiada bau dan tiada rasa. Jadi air tu dah jadi tulen lah. Okey. Kemudian pada peringkat 4, di mana air yang betul-betul jernih ini telah keluar, okey, maka kenalah buat pembasmian kuman pada peringkat keempat menggunakan klorin. Okey, sebab klorin boleh membunuh bakteria. Tetapi jika kita tak ada klorin, kita boleh juga bunuh bakteria itu dengan memasak air tersebut. Okey, jadi air tu bila dah masak, okey, bolehlah membunuh bakteria. Jadi tak perlulah lagi kita menggunakan klorin. Okey, jadi sebenarnya kamu perlu membuat model penapis air ini untuk mencapai tahap pembelajaran kamu. Okey, menghasilkan kan tadi, standard pembelajaran tadi menghasilkan penapis air mudah. Okey, jadi untuk mencapai PBD tahap 6, kamu kena bolehlah membuat penapis air mudah ini. Kena demo lah sikit air yang digunakan tu agak keruh. Okey, dan hasil yang keluar tu jernih. Tapi tak perlulah kamu demo minum kan, sebab kita tidak buat pembasmian kuman dan sebagainya. Kita tak pasti lagi air tu betul-betul boleh diminum. Jadi tak perlulah, kita cuma nak tengok sebelum dan selepas menapis air tersebut. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih.